Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun pada kuliah yang kita adakan setiap hari Isnin malam ini, iaitu kuliah Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan anjuran Global Ihsan. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung balik bacaan kitab Al-Adabul Mufrad ini pada bab yang ke-82. Siapa yang ada kitab dia boleh tengok bab 82, ya. Kita berada pada hadis yang kedua dalam bab ini ataupun hadis yang ke-157. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sabiq qala haddatsana Israil 'anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Sabiq telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Israel telah menceritakan kepada kami daripada Al-A'mash, daripada Abu Wa'il, daripada Abdullah. Abdullah ni ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataupun bersabda, ajibud da'i, penuhi jemputan orang yang menjemput. Penuhi jemputan ni, ya, maksudnya kalau orang jemput kita pergi rumah dia untuk makan. Bila orang jemput kita ke rumah dia untuk makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk kita panggil apa, memenuhinya. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita memenuhi jemputan? Kerana pada memenuhi jemputan itu mempunyai unsur menguatkan hubungan ukhuwah sesama orang Islam. Cuma para ulama membahagikan jenis jemputan ni kepada dua kategori. Ya, yang pertama, jemputan ke walimatul urus. Walimatul urus ialah jemputan nikah kahwin. Kalau kita dijemput untuk menghadiri walimatul urus, maka jumhur ulama mengatakan wajib bagi seseorang yang dijemput untuk memenuhi jemputan itu. Wajib. Kalau dia tak datang, maka dia berdosa. Kecuali kalau dia mempunyai uzur yang syar'i. Yang mana uzur yang syar'i ini nanti saya hurai insya-Allah. Dalil
yang menunjukkan wajibnya memenuhi jemputan ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Hadis riwayat Bukhari. Yang bermaksud, atau kama qala, Nabi SAW mengatakan, seburuk-buruk makanan ialah makanan kenduri yang mana dia menghalang orang yang nak datang. Maksudnya kalau orang miskin dijemput, dia memang bersungguh nak makan, orang miskin nak datang, dia tak bagi. Dia tak jemput orang miskin. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Tapi kalau orang tu orang yang tak berapa nak datang, orang yang tak ada keperluan untuk makan, orang kaya lah kira, tapi dia panggil, orang tu tak berapa nak datang pun dia panggil. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kat kita, seburuk-buruk makanan, seburuk-buruk kenduri ialah kenduri yang membezakan status manusia. Yang ni dijemput, yang ni tak dijemput. Dan Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang tidak memenuhi jemputan, maka dia telah melakukan penderhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi menghadiri walimatul urus merupakan perkara yang wajib di sisi para ulama. Okey. Saya sebut tadi, kalaulah kata dia tak datang itu tanpa uzur, maka dia dikira berdosa lah untuk walimatul urus ni. Pasal apa tak datang? Saja je malas nak datang. Maka tak boleh. Dosa. Kecuali kalau di sana ada uzur syar'i. Apa itu uzur syar'i? Disebutkan oleh ulama dan dibahaskan oleh mereka, yang mana antara yang disebutkan oleh para ulama di antara uzur yang mengubah hukum wajib kepada hukum tak wajib untuk pergi walimatul urus ini ialah apabila kita tengok adanya kemungkaran berlaku di tempat tersebut. Kenduri itu mengandungi perkara-perkara mungkar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita duduk bersama-sama dengan orang yang melakukan kemungkaran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang yang duduk bersama pelaku mungkar, kalau dia tak cegah boleh kena bencana. Oleh kerana itulah majoriti ulama mengatakan kalau ada kemungkaran, bukan saja dia tak wajib hadir. Sebahagian daripada ulama, antaranya ulama mazhab Syafi'i, mengatakan haram pula dia hadir, melainkan kalau dia hadir itu dia boleh cegah kemungkaran yang berlaku. Sebab itu dia kata, kalau ada kemungkaran di situ, dia nampak ada kemungkaran, mengikut pandangan yang tepat dalam mazhab Syafi'i, dia boleh hadir kalau dia mampu untuk mengubah ataupun mencegah kemungkaran itu. Bahkan kalau dia percaya dia seorang je hanya mampu untuk mencegah kemungkaran itu, boleh jadi wajib untuk dihadir juga. Sebab apa? Sebab yang pertama, nak memenuhi jemputan. Yang kedua, kerana nak mencegah perkara mungkar yang mana orang lain tak boleh nak cegah, melainkan hanya dia. Okey. Tapi kalau dia tak mampu untuk cegah, dia nampak dah ada kemungkaran, dia tak mampu cegah, maka para ulama mempunyai dua pandangan. Pandangan yang pertama kata, tadilah haram untuk dia hadir. Pandangan yang kedua kata, dia boleh hadir, tapi dia kena letak dalam jiwa dia itu perasaan benci kepada maksiat yang berlaku. Jadi sebenarnya pandangan yang pertama tu lebih kuat lah. Pandangan yang pertama tu lebih kuat, tidak syak. Tidak syak lagi. Tapi untuk zaman ini, yang mana saya boleh katakan zaman ni, untuk kita mengelak satu-satu majlis keraian kenduri kahwin yang langsung tak ada pelanggaran syariat tu, bagi saya mungkin sukar. Mungkin tuan rumah jaga nak bagi dia patuh syariah, tapi orang yang hadir mungkin hadir dengan pakaian yang tak patuh syariah, ataupun mungkin dia terpaksa hadir disebabkan oleh kerana tanggungjawab dia, tugas rasmi dia yang mana dia kena hadir sebab bos dia suruh dia hadir, ataupun bos dia hadir sekali, dia kena mengiringi bos dia, yang mana kita faham kalau dia tak mengiringi mungkin akan mengganggu
kerja dia yang menyebabkan keluarga dia, dia kehilangan kerja dan mungkin mudarat pada keluarga dia, maka dia boleh untuk bertaklid kepada pandangan yang kedua. Dia boleh hadir dalam keadaan dia benci kepada maksiat berkenaan. Bahkan bukan kata tugas saja, kadang-kadang kita pun ada juga terlibat dengan kenduri-kenduri yang kita dijemput, dan kenduri itu keluarga, kerabat kita, yang mana kalau kita tak datang menjadi masalah pula pada hubungan kekeluargaan. Tapi seeloknya, kata para ulama, jangan terlibatlah dengan upacara-upacara yang mungkar itu. Kita makan, kemudian kita salam dan kita baliklah. Okey, itu uzur yang pertama. Uzur yang kedua, orang yang menjemput itu adalah Muslim. Maka wajiblah kita hadir. Tapi kalaulah kata yang kahwin itu, yang jemput kita kenduri kahwin tu, dia bukan Muslim, maka tak wajiblah hadir. Tapi boleh tak hadir kalau makanannya halal, tidak ada upacara syirik, maka boleh hadir, tak ada masalah. Dan makanan yang disajikan di dalam kenduri kahwin itu adalah makanan yang halal, boleh dimakan. Tapi kalau dia serve makanan yang tidak halal, maka tidak lagi ada kewajipan untuk hadir. Ataupun di sana ada lagi uzur yang mana kalau dia hadir itu, kehadiran dia itu tidak menghilangkan kewajipan dia yang lain. Maksudnya dia ada benda wajib yang dia nak buat. Dia ada benda wajib yang dia nak buat. Kalau dia hadir menyebabkan benda wajib tu hilang, maka tak bolehlah. Contohnya macam dia wajib untuk jaga nafkah anak dia. Tapi kalau dia hadir kenduri tu, belanja nak pergi tempat kenduri tu habis, sedangkan duit tu boleh beli susu untuk anak dia yang kecil, maka dia gugurlah kewajipan itu. Gugurlah kewajipan itu. Ataupun kenduri kahwin tu lokasinya boleh menyebabkan mudarat kalau dia pergi. Contohnya terlalu jauh. Contohnya terlalu jauh. Ataupun contohnya kalau dia pergi menyebabkan bahaya pula pada keluarganya yang ditinggalkan di rumah. Maka ini semua disebutkan oleh para ulama sebagai perkara uzur yang membolehkan kita untuk kita panggil apa? Untuk tidak menghadiri sesebuah kenduri kahwin yang dikatakan wajib untuk hadir tadi ni. Hukum asalnya wajib, tapi bila ada benda-benda yang uzur, yang dipanggil sebagai uzur ini, maka kita tak wajib lagi pergilah. Bahkan ada keadaan-keadaan yang menyebabkan kita langsung tak boleh pergi, yang telah pun saya huraikan tadi. Okey, baik. Kemudian jenis yang kedua kenduri ini ialah kenduri jemputan selain daripada walimatul urus. Maka majoriti ulama mengatakan hukum kita memenuhi jemputan seperti ini adalah sunat. Adalah sunat. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan juga Zahiri mengatakan wajib. Tetapi majoriti kata sunat sahaja. Sunat sahaja. Jadi Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan kita menghadiri ataupun memenuhi jemputan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tahu dalam memenuhi jemputan ni ada unsur merapatkan ukhuwah. Kalau sesama Islam lah, kalau sesama kerabat, menghubungkan hubungan silaturahim. Okey? Baik. Sebab itu Nabi SAW suruh kita memenuhi jemputan. Dan kalau boleh jangan dibeza-bezakan. Kita jemput. Selagi mana kita mampu, kita jemput. Tidak perlu diasing-asingkan. Kemudian Nabi SAW kata, wala taruddul hadiyah. Kamu jangan menolak pemberian hadiah orang. Yang mana hadiah ni, dia beza dengan sedekah. Sedekah ialah pemberian yang diberikan kepada orang yang memerlukan, untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalaulah kata kita ni diberikan dengan diberikan peluang untuk bantu orang miskin, kita bantu, dan dia memerlukan bantuan kita tu, itu dipanggil sebagai sedekah. Dan kita beri itu tidak mengharapkan balasan ataupun habuan dunia. Kita mengharapkan balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka yang tu dipanggil sebagai hadiah. Yang tu dipanggil sebagai hadiah.
Di sana ada sedekah. Tetapi di sini dipanggil hadiah. Hadiah ni apa dia? Hadiah ni ialah dia kadang-kadang ada hadiah, ada hibah kan. Hibah pun hibah pemberian. Hadiah pun pemberian juga. Kan? Sedekah pemberian juga. Cuma sedekah ialah pemberian kepada orang yang memerlukan, terutamanya orang miskin, untuk kita mendapatkan pahala. Itu sedekah. Tapi kalau hadiah ialah pemberian yang kita berikan kerana tujuan untuk merapatkan hubungan di antara orang yang memberi dan orang yang menerima. Contohnya kita berikan seseorang tu hadiah. Bila dia tanya kita, ni apa ni? Hadiah. Maksudnya kita ada hubungan dengan dia. Kita ada hubungan sungguh dengan dia. Yang mana kita nak merapatkan hubungan tu. Maka dipanggil sebagai hadiah. Hadiah ialah pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk mengeratkan hubungan. Sama ada hadiah itu diberikan kepada isteri, diberikan kepada ibu bapa, diberikan kepada kerabat, diberikan kepada sahabat handai. Itu adalah hadiah. Nabi SAW tidak suka kita menolaknya. Nabi SAW tak suka kita meminta-minta. Nabi SAW tak suka kita meminta-minta. Tapi Nabi SAW juga tidak menggalakkan kita menolak. Sebab apa Nabi tak galakkan kita menolak? Kerana menerima itu akan menguatkan hubungan silaturahim, itu yang pertama. Menguatkan hubungan ukhuwah Islamiah, itu yang kedua. Dan kalau kita tolak, dia mungkin menyebabkan orang yang memberi itu kecil hati. Sebab apa? Dia dah bersungguh dah beli hadiah. Kan, dia dah bersungguh dah beli. Tiba-tiba kita macam seolah-olah tidak menghargai. Seolah-olah macam kita tak apa suka hadiah yang dia bagi. Maka Nabi SAW tak suka orang Islam ni tidak menghargai manusia. Maka sebab itu Nabi ajar akhlak. Wala tadribul muslimin, jangan kamu pukul orang Islam. Walaupun di sini sebut orang Islam, sebenarnya orang yang bukan Islam pun kita tak boleh pukul juga. Dah kenapa Nabi sebut orang Islam aja? Kerana dalam negara Islam majoriti penduduknya adalah Muslim. Jadi kita jangan pukul orang Islam. Hari ini mungkin kita nampak kita kuat. Hari ini mungkin kita nampak kita berpengaruh. Kan? Kita mungkin nampak kita ada pengaruh, kita ada sokongan, media kita kuat. Kan, kita boleh upah orang untuk pukul mana-mana manusia. Tapi ingat pesanan Nabi ni, Nabi SAW kata jangan buat benda ni. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti ni kita kena jawab di hadapan Allah. Di akhirat nanti kena jawab. Yang mana bila sampai ke negeri akhirat, kita terpaksa untuk membayar dengan pahala kita bagi setiap kezaliman yang kita buat pada orang. Yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, atadruna manil muslim, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Qala al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam. Nabi kata, kamu tahu tak siapa itu orang yang muflis di kalangan kamu? Sahabat kata, orang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada dirham dan tidak ada harta. Tak ada duit perak pun tak ada, harta pun tak ada. Atau muflis lah. Nabi SAW mengatakan, al-muflisu min ummati. Muflis daripada kalangan umat aku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala damaha wa akala mala hadha wa daraba hadha. Nabi SAW mengatakan dia datang tu bawa pahala banyak, ibadat dia banyak. Maksudnya dia ni orang yang kuat ibadat jugalah. Ibadat pada Allah dia kuat juga. Tapi dia datang dalam keadaan dia pukul orang ni. Daraba hadha. Dia pukul orang ni. Wa akala mala hadha. Dia makan harta orang tanpa izin. Wa safaka dama hadha. Kemudian dia tumpahkan darah orang. Kan? Wa syatama hadha. Kemudian dia maki orang lain tanpa sebab, tanpa hak. Maka Nabi SAW kata, fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Allah Azza wa Jalla akan ambil pahala dia yang banyak tadi ni
akan diberikan kepada orang yang dia zalimi tadi. Ada orang yang dia cela tadi, ada orang yang dia maki hamun tadi, yang dihina tadi tu, Tuhan ambil pahala dia bagi pada orang tu yang dia zalimi. Ada orang yang dia pukul tadi tanpa sebab, tanpa hak, secara zalim dia pukul orang. Allah ambil pahala dia berikan kepada orang yang dia pukul. Ada orang yang dia lukakan, dia cederakan tanpa sebab, tanpa hak, secara zalim dia cederakan orang. Allah Ta'ala ambil pahala dia beri pada orang yang dia lukakan, yang dia cederakan. Ataupun dia mungkin ada tumpahkan darah orang. Kan dia tumpahkan darah orang. Allah Ta'ala ambil bagi kat dia. Bunuh orang, ambil bagi kat dia pahala tu. Sehingga Nabi kata, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum wa yutrahu alayhi thumma yutrahu fi an-nar atau kama qala. Nabi SAW mengatakan, kalaulah pahala dia habis sebelum dia sempat melunaskan segala hutang yang dia berhutang dengan orang tersebut, maka Allah Ta'ala tak ambil dah dosa dia. Mungkin ada yang fikir, oh, pahala dah habis dah ni, wahai Tuhan, yang tinggal dosa je. Dia duk ingat dosa, macam dosa tu akan berkurang anda. Allah Azza wa Jal akan mengambil dosa orang yang dizalimi tadi, campak atas kepala dia, dan kemudian dia dicampak masuk ke dalam api neraka. Itulah orang yang muflis. Dan kita tak maulah di hari akhirat nanti ni, na'udzubillah, kita doa kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Azza wa Jal menjauhkan kita daripada sifat dan sikap melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Sebab itu Syekh Muhammad As-Silafi ni, Muhammad Luqman As-Salafi dalam kitab di Rasyul Barat, dia kata apa? Fihi al-hadd 'ala al-muwasalah wa at-tahabu wa at-ta'aluf wa ijabati ad-da'wah wa qabulil hadiyah. Hadis ini mengandungi gasaan untuk kita menghubungkan hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim ni masuk hubungan kekeluargaan yang berkongsi rahim. Kita dengan adik-beradik kita, dengan mak ayah kita, dengan atuk nenek kita, dengan cucu kita, dengan anak saudara kita. Wattahabu, gesaan. Hadis ini juga mengandungi gesaan supaya kita saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Watta'aluf, supaya saling mesra memesrai. Wa ijabatid da'wah, memenuhi jemputan. Wa qabulil hadiyah, dan menerima hadiah. Cuma bab terima hadiah ni, selagi mana hadiah tu bukan rasuah lah. Kalau hadiah tu rasuah, bukan kata digalakkan untuk ambil, haram untuk ambil. Haram untuk ambil juga. Baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis nombor 158. Ya, 158. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Muhammad ibn Fudail an Mughirah an Ummi Musa an Ali radhiyallahu anhu qala كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad ibnu Salam telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Fudail telah mengkhabarkan kepada kami daripada Mughirah, daripada Ummi Musa, daripada Ali radhiyallahu anhu. Ali ni Ali bin Abi Talib. Dia mengatakan, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, kata Ali, perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salata as-salata. Maksudnya, as-salata ni if'alis salata ataupun ilzamis salata. Lazimi salat, lazimi salat. Ini merupakan di antara perkara yang mungkin kita anggap sebagai menyalahi sesuatu yang biasa kita dengar.
Nah, kenapa? Kerana biasa kita dengar kan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebelum baginda wafat dia sebut ummati ummati. Umatku umatku. Maka dalam hadis yang kita baca ni, hadis ni sanad dia dhaif kan. Yang kita baca ni sanad dia dhaif sebab Ummi Musa tu. Ummi Musa tu dikatakan dia ni tak berapa kuat lah. Mughirah pula perawi yang melakukan tadlis. Tetapi walaupun riwayat ni dhaif, dia telah disokong oleh riwayat-riwayat yang sahih yang lain. Banyak riwayat sahih yang menunjukkan memang Nabi kalam terakhir dia salat wa ma malakat aimanukum. Jaga salat, Nabi kata. Jaga salat, laksanakan salat. Laksanakan salat. Maka tidak menjadi satu benda yang pelik bagi sesiapa yang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui perkataan terakhir Nabi. Di antara perkataan terakhir Nabi yang ni lah. Di antaralah. Kerana di dalam hadis yang lain ada disebutkan perkataan Nabi yang terakhir betul-betul sebelum wafat. Nabi mengatakan fir rafiqil a'la ataupun ila rafiqil a'la, menuju teman yang maha tinggi. Kemudian Nabi pun wafat dengan menyebut perkataan itu. Cuma yang kita biasa dengar ummati ni, ini riwayat yang kita pun tak tahu daripada mana asalnya. Saya pun dulu duk pegang benda tu jugalah, kan? Saya pun dulu duk pegang benda tu juga. Ummati, umatku. Tapi alhamdulillah setelah kita buat kajian dan semakkan, sebenarnya itu bukan kalam terakhir Nabi. Habis itu ummati ini dalam riwayat mana? Ada hadis, tapi bukan kata-kata terakhir Nabi lah. Dia merupakan kalam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan panggil. Itu pun bukan semua yang dipanggil tu boleh datang. Bukan semua. Ya. Kerana ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu muslim, mempunyai tanda mereka itu muslim sebab Nabi kenal. Nabi kenal umat dia di akhir zaman walaupun Nabi tak pernah tengok umat dia di akhir zaman ni. Kerana anggota cahaya, anggota wuduknya bercahaya. Kalau dia muslim lah dan dia salat, anggota wuduknya bercahaya. Baik. Maka ada yang dipanggil, ada yang datang dan minum daripada telaga Nabi. Ada yang dipanggil tetapi dihalau. Pasal apa dihalau? Sebab mereka membuat bid'ah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu bid'ah ni dibahayalah. Kita jangan, kalau boleh jangan terlibat. Okey. Nabi kata as-salah as-salah. Salat, jaga salat, jaga salat. Salat tu penting. Salat tu benda yang sangat penting. Kan? Tiba-tiba 2-3 hari ni viral pula. Isu ada seorang kawan kita mengatakan perempuan yang tidak bertudung tapi salat lebih baik daripada perempuan yang bertudung tapi tak salat. Betul tak benda tu? Betul. Itu benda betul. Dia kata, kenapa tak pilih perempuan yang bertudung kemudian salat? Yang tu confirm lah. Kalau ada pilihan tu, yang tu lah lebih baik. Tapi tuan-tuan, ya, kita ni bila berhadapan dengan mana-mana isu, kita perlu meletakkan emosi di belakang, penilaian dan kasih sayang di depan. Bila kita tengok satu orang dia buat dosa yang terpapar, terbuka, dan dia Muslim, dan dia kawan kita, kita nampak dia buat dosa dan kita tahu itu adalah dosa dan kita iktiraf itu dosa yang dia buat tu. Bila berdosa, kita tanya dia, benda ni berdosa, tahu tak berdosa? Dia kata dia tahu. Doakan saya supaya saya boleh berubah. Kita ada 2 pilihan ataupun 3 pilihan. Pertama, kita buat tak tahu je. Kan? Itu pilihan yang pertama yang kita ada. Kan? Pilihan yang kedua,
kita kecam, kita maki, kita boikot. Pilihan yang ketiga, kita berbaik dengan dia sambil kita pujuk dan nasihat dia. Kita nak pilih yang mana? Kita kena tengok keadaan lah. Kalau orang tu bukan orang yang jahat, dia orang baik, cuma dia ada masalah yang tu saja, maka tidak menjadi salah untuk kita terus nasihat dia dengan kasih sayang dan kita doa pada dia. Kita doa pada Allah supaya dia berubah. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing sahabat. Ya, ada sahabat yang mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat maksiat dengan perempuan, tapi bukan berzina lah. Dia cuma meraba-raba, memegang-megang. Nabi SAW suruh dia salat untuk beristighfar. Maka ini pilihan yang kita ada. Tapi kalau ikut netizen, kadang-kadang dia seolah-olah hilang perasaan kemanusiaan. Saya nak sebut, ada manusia yang Allah Ta'ala hadirkan keinsafan pada dia lewat. Ada manusia yang Allah Ta'ala hadirkan keinsafan kat dia lambat. Dia dah berumur, barulah dia ada datang keinsafan tu. Tetapi tak semua orang yang bila dia insaf, isteri dia nak ikut insaf sekali. Jadi dia nak buat apa? Kan? Dia nak buat apa? Dia terus nasihat isteri dia supaya memakai pakaian yang patut syariah, menjaga salat dan sebagainya. Tapi kalau tak mampu, dia terus nasihat. Dan satu hari dia yakin akan berubah. Kan? Tapi kalau isteri dia masih tak mau berubah, dia tak mampu nak berpisah, tapi dia teruskan nasihat, adakah kita nak kata saya kena kecam dia? Tak semestinya. Kerana dakwah ini proses. Kita mengakui benda tu salah, benda tu dosa, kita akui. Tapi macam mana cara kita nak deal dengan dosa, dengan pelaku dosa? Macam mana cara kita nak berinteraksi dengan dia? Kita ada 2 jalan. Kita ada 3 jalan. Buat tak tahu saja. Itu tak disuruh oleh agama. Buat tak tahu je, buat tak erti. Ataupun kecam. Ataupun pujuk. Maka saya melihat pilihan pujuk, pilihan teruskan dakwah merupakan medan untuk kita menambahkan pahala kita. Kerana setiap kali kita menyebutkan kebaikan, setiap kali kita menyebutkan, menggalakkan dia untuk meninggalkan dosa, maka kita akan mengumpul pahala atas kerja baik yang kita lakukan, seruan baik yang kita lakukan. Nah, jadi benda-benda yang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tenang seketika. Sebab kadang-kadang kita punya cara berinteraksi dengan orang-orang yang seperti ini menyebabkan mereka tambah jauh daripada agama. Hati-hati, kerana manusia ni ada perasaan. Kerana manusia ni ada, orang kata apa, persekitaran, sekeliling dia yang menyebabkan dia tergoda, lemah. Tengok contohlah, ya, seorang suami yang Allah Ta'ala uji dia dengan sifat merokok. Merokok ni haram. Bukan kata haram biasa-biasa saja. Ya. Bukan kata haram biasa-biasa saja. Haram tu disepakat. Bukan haram tu maksudnya kerana memudaratkan diri saja. Haram tu kerana memudaratkan orang lain juga. Memudaratkan orang lain juga. Maka dia diuji oleh Allah, suami dia merokok. Umpamanya. Adakah kita yang bila tengok suami dia merokok, kita nak kata dekat isteri dia, tinggalkanlah suami hang, tak guna punya suami buat benda haram? Ataupun macam mana? Ataupun kita kata pujuk dia supaya dia meninggalkan benda tu. Jadi kita fikir, bahkan kadang-kadang mungkin ada yang marah-marah ni pasal isu yang baru-baru viral, baru-baru ni lah kan. Marah bukan main lagi. Tapi dia juga merokok kadang-kadang kan. Jadi kita kena seimbang dalam masalah ni. Kita kena deal dengan manusia dengan realistik. Bukan saya nak kata benda tu tak dosa. Ya, benda tu dosa. Tapi dosa tu kita kena berurusan dengan dia
kita kena berurusan dengan dia dengan sebaiknya. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Nabi sebut solat ni benda yang penting lah. Kerana apa solat ni benda penting? Kerana selepas daripada syahadah datanglah kefarduan salat, dan salat tidak gugur selagi mana manusia itu hidup. Selagi mana manusia itu hidup, maka selagi itu dia perlu untuk salat. Sehingga kalau dia tak mampu pun, dia tak mampu berdiri, dia kena duduk. Tak mampu duduk, dia boleh mengiring. Tak mampu berdiri, dia boleh baring. Tak mampu gerakkan mata. Jadi ini benda yang ditekankan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi nak wafat pun Nabi duk ingat lagi ni, salat kena jaga, salat kena jaga, salat kena jaga. Baik. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kamu pada Allah dalam menguruskan orang yang berada di dalam milikan kamu. Maksud jaga hamba. Jangan zalimi hamba. Buat baik dengan hamba. Walaupun mereka tu hamba yang boleh dijual dan boleh dibeli, tetapi mereka tetap manusia. Mereka tetap manusia yang mempunyai perasaan yang perlu disantuni. Jangan sampai santunan itu, jangan sampai santunan itu diabaikan kerana mereka adalah hamba. Tak boleh. Bahkan sesiapa yang buat baik dengan hamba ni dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey, kita tengok riwayat berikutnya ataupun bab berikutnya, masuk bab baru. Bab 83, bab su'ul milkah, bab pemilikan yang buruk. Okey. Hadis nombor 159. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah ibni Salih. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah ibnu Salih. Qala haddatsani Muawiyah ibnu Salih an Abdul Rahman ibni Jubair ibni Nufair an abihi an Abi Darda annahu kana yaqulu lin-nas nahnu a'rafu bikum minal bayatirah bid-dawab qad 'arafna khiyarakum min shirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu wa amma shirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu sharruhu wa la yu'taqu muharraruhu. Ni hadis nombor 159, riwayat ni sanad dia sahih. Okey. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Salih telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan Muawiyah ibnu Salih telah menceritakan kepada saya daripada Abdul Rahman ibnu Jubair ibnu Nufair, daripada ayahnya, daripada Abu Darda. Abu Darda ni siapa? Abu Darda ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Abu Darda mengatakan annahu kana yaqulu lin-nas. Abu Darda ni sahabatlah. Abu Darda kata kepada manusia, nahnu a'rafu bikum minal bayatirah bid-dawa. Kami lebih tahu tentang kamu daripada doktor haiwan mengetahui tentang haiwannya. Maksudnya Abu Darda ni dia nasihat kepada orang yang berada pada zaman dia. Berada pada zaman dia pada ketika itu, dia kata kami lebih tahu tentang ciri-ciri kamu daripada doktor ayam mengetahui ciri-ciri haiwannya. Yang mana dia kata qad arafna khiyarakum min shirarikum. Kami tahu mana di kalangan kamu, ya. Kami tahu mana di kalangan kamu yang baik, mana yang jahat. Macam mana dia tahu? Bukanlah maksudnya dia tu terima wahyu dan boleh baca hati orang. Tak. Ya. Tak juga, ya.
Dia kata, amma khiyarukum alladhi yurja khairu wa yu'man syarru. Adapun orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang kebaikannya tu diharapkan, kejahatannya tu kita tak terima. Orang rasa selamat daripada kejahatannya. Maksudnya, kalau kita tengok daripada apa yang disebut ni, bukanlah maknanya dia nak ajar kita untuk sangka buruk dengan orang, tak. Tapi dia ajar kita untuk nilai manusia apa yang terzahir daripada perbuatan dia. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang satu jenazah yang lalu di hadapan sahabat. Jenazah lalu, sahabat kata, ya, ini orang baik. Ini orang baik. Kan? Maka Nabi kata wajabat. Nabi kata wajabat. Okey? Wajib. Wajib. Maka bila satu lagi lalu, sahabat kata dia ni tak apa baik, jahat dan sebagainya, maka Nabi kata wajabat, wajabat, wajib, wajib. Sehingga sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, tadi kau kata wajib, yang ni pun kau kata wajib, apa dia? Nabi kata, ya, yang kamu kata dia baik tadi tu, wajib ke atas dia syurga. Layak ke atasnya syurga. Yang kamu kata jahat tadi tu, layak ke atasnya neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Kamu saksi Allah di muka bumi ini. Maksud saksi Allah di muka bumi ini, maksudnya kamu menyaksikan sesuatu yang zahir. Tetapi bukanlah bermakna kita boleh hukum satu orang yang mati atas Islam. Dia Muslim, tapi dia jahat. Kita tak boleh kata, confirm dia ni dia neraka. Tak boleh. Kita tak boleh kata gitu. Ya. Kenapa tak boleh kata gitu? Kerana orang yang kita panggil apa? Berada di dalam maksiat dan mati begitu sedangkan dia masih lagi Muslim, ya, dia berada di bawah kehendak Allah. Kita tak boleh kata confirm kerana syurga dan neraka ni milik Allah. Syurga dan neraka ni milik Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita tak boleh untuk hukum orang suka-suka. Tak boleh. Melainkan ada nas. Melainkan ada nas. Okey. Maka dia kata, Nabi kata, kamu saksi Allah. Tapi saksi ini maksudnya orang yang berada, masyarakat yang berada dalam kebaikan lah. Masyarakat yang berada dalam kebaikan. Tapi kalau masyarakat tu pun teruk, kita tak bolehlah guna penyaksian itu untuk kata sesuatu yang baik atau buruk atas dia. Kan? Jadi yang ni, Abu Darda kata, kita nilai manusia tu baik ke, tak baik ke berdasarkan apa yang terzahir. Kerana kaedah menyebutkan, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita berhukum dengan yang zahir, Allah Taala menguruskan perkara yang tersembunyi. Wa amma syirarukum, adapun yang jahat di kalangan kamu, falladhi la yurja khairuh, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Maksud kebaikannya itu tak ada. Wala yu'manu syarruh, dan tidak orang lain rasa selamat dengan kejahatannya. Orang lain tak selamat dengan kejahatannya, jahat. Kita tengok kejap-kejap buat jahat, kejap-kejap buat jahat. Wala yu'taqu muharriru, dan wala yu'taqu muharraru, bukan muharriru, muharraru. Hamba yang telah dibebaskan itu tetap tidak dibebaskan. Apa maksud tetap tidak dibebaskan? Okey. Di sini disebutkan. Dia kata maksud tidak dibebaskan itu ialah apabila mereka ini membebaskan hamba mereka. Mereka membebaskan hamba mereka. Patutnya dah merdeka lah. Bila dah merdeka, patutnya mereka boleh bebaskanlah diri dia. Tetapi, ya, mereka ni bila orang kata bebaskan hamba mereka, bekas hamba mereka tu nak beredar daripada mereka, nak mengasingkan diri,
Ya? Mereka tetap mendakwa hamba ni masih lagi belum dibebaskan. Mereka dah bebaskan, tapi dalam masa yang sama, ya, dalam masa yang sama mereka tetap menganggap dia sebagai hamba. Ini benda yang tak disuruh, yang tak disukai oleh hadis ni. Hadis ni kata tak boleh lah. Hadis ni kata sepatutnya tak sepatutnya berlaku, sebab bila kamu dah bebaskan dia bukan jadi milik kamu lagi. Kamu tak ada hak lagi untuk melakukan apa khidmat dia secara paksa. Tak boleh. Minta tolong tak apa. Tapi tak boleh nak paksa. Okey. Kata Syekh Muhammad Luqman dalam kitab dia Rasyul Barat, dia kata, fihi surah as-sadiqah li khiyarin nas wa syirarihim. Ini pada dalam riwayat ini, dalam kata-kata Abu Darda ni, terdapat gambaran yang benar bagi sebaik-baik manusia dan sejahat-jahat manusia. Yang mana falladhi yarjun nasu minhul ihsan ilaihim wa ya'manuna isa'ahu wa idha'ahu fahuwa khairun nas. Orang yang manusia lain mengharapkan kebaikannya, yang dibuat baik pada manusia lain, dan merasa selamat daripada dia lakukan kejahatan, itulah sebaik-baik manusia. Walladhi la yurja minhul khair wa la yu'manu syarruh fahuwa syarrun nas. Manakala orang yang orang lain tak mengharapkan kebaikan dia dan tak selamat daripada kejahatan dia, maka itulah seburuk-buruk manusia. Okey. Kita tengok hadis nombor 160. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddathana Isam ibn Khalid qala haddathana Hurais ibn Uthman an ibni Hani an Abi Umamah sami'tuhu yaqul al-kanut alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu 'abdahu. Hadis ni merupakan hadis yang dhaif kerana Ibnu Hani ialah perawi yang tidak dikenali. Hamzah bin Hani tidak dikenali, tak tahu siapa. Tapi ada juga riwayat lain yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma riwayat ni tidak sahih. Terlalu dhaif. Ya, baik. Kemudian kita tengok apa maknanya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Isam ibn Khalid. Imam Bukhari kata Isam bin Khalid telah menyampaikan kepada kami. Okay. Katanya Hurais ibn Uthman telah menyampaikan kepada kami daripada Ibnu Hani, daripada Abi Umamah. Saya mendengar Abi Umamah mengatakan al-kanut. Kanut tu apa dia? Kanut tu orang yang tidak menghargai pemberian Allah. Orang yang kufur dengan nikmat Allah. Yang mana di dalam surah Al-Adiyat ada menyebutkan tentang sifat kanut ni. Yang mana Allah Azza wa Jalla, siapa yang tengok kuliah saya pada hari Sabtu yang lepas, saya bahas tentang surah Al-Adiyat. Yang mana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kuda yang menurut tafsiran yang masyhur lah. Allah Ta'ala sebut tentang kuda yang berlari. Kuda yang berlari dengan nafasnya yang laju. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda yang berlari pantas. Dhabha dalam keadaan dia mengeluarkan nafas yang laju. Fal-muriyati qadha. Maka dia mengeluarkan percikan api daripada kakinya bila dia berlari. Fal-mughirati subha. Yang melakukan serangan pada waktu subuh. Fa'athar, pada waktu pagi lah. Fa'atharna bihi naq'a. Yang mana kepantasan dia, kelajuan kuda tersebut akan membangkitkan debu-debu di padang pasir. Fawasatna bihi jam'a. Dia masuk ke dalam himpunan-himpunan musuh-musuh. Ni nak cerita apa ni? Nak cerita kuda yang pantas itu penyebab untuk manusia itu dapat syurga. Untuk berjihad di jalan Allah. Kuda yang pantas ini, dia berlaku setia kepada tuan dia yang menunggang dia ni. Bahkan ada orang yang suka main kuda, dia kata apa? Kuda ni penat macam mana pun, selagi tak disuruh berhenti, selagi itulah dia akan berlari. Kalau dia tak larat sangat pun dia akan tumbang. Tapi
dia bukan jenis satu haiwan yang malas. Selagi mana tuan dia bagi dia makan, bagi dia minum, jaga dia elok-elok, pelihara dia elok-elok, dia akan berkhidmat the best service that he can. Maksudnya selagi mana dia mampu, dia akan buat. Dia akan berikan khidmat yang sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala nak berikan satu perumpamaan. Kalau kuda yang begitu pantas, yang begitu kuat, boleh taat kepada tuannya setelah diberi makan dan diberi penjagaan yang elok, kenapa manusia yang telah diberikan nikmat oleh Allah, kenapa manusia yang telah diberikan oleh Allah dengan pelbagai keistimewaan, dengan pelbagai keselesaan, tak boleh taat kepada Tuhan? Maka sebab itu Allah Ta'ala kata apa lepas pada itu? Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia tu sangat-sangat kufur nikmat kepada Tuhannya. Ya. Baik. Jadi dalam isu ni Allah Azza wa Jalla memberi perumpamaan, sumpah tu untuk kita fikir. Kuda kuat. Kuda tu jihad tu boleh bawa ke syurga, tapi manusia tetap kufur nikmat. Kuda sifat dia taat kepada tuan dia, manusia ingkar dengan arahan tuan dia. Ini benda-benda yang kita kena ni jugalah, kena tahu jugalah dalam solat kita dok baca, kan? Kadang-kadang kita tak faham. Kata Abu Umamah, kanut ni, orang yang kufur nikmat ni, alladhi yamna'u rifdahu. Yamna'u rifdahu maksudnya orang yang kedekut. Dia tak berikan pemberian daripada orang lain. Wa yanzilu wahdahu, kalau diturun pun diturun seorang-seorang. Wa yadribu 'abdahu, dan suka memukul hamba-nya. Maksudnya kat sini, ya, orang yang bakhil. Yanzilu wahdahu ni turun seorang-seorang. Kau dia pergi mana-mana pun seorang-seorang. Sebab apa seorang-seorang? Sebab tak ada orang nak kawan dengan dia. Akhlak dia tak bagus. Akhlak dia tak baik. Maka orang tak mau berkawan dengan dia. Jadi ini di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Abu Umamah supaya kita menjauhinya. Kita tengok hadis satu lagi sebelum kita tamatkan kuliah kita pada hari ini. Hadis nombor 161. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Hammad. Oh sorry. Tadi saya sebut dah hadis dhaif. Kita masuk hadis 161. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Ali ibni Zaid an Sa'id ibni Musayyib wa Hammad an Habib wa Humaid anil Hasan anna rajulan amara ghulaman lahu ay yasnuwa ala ba'irin lah fanama al-ghulam faja'a bi syu'latin min nar fa'alqaha fi wajhi fataradda al-ghulam fi bi'r falamma asbah ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fara'a alladhi fi wajhi fa'ataqahu. Riwayat ni riwayat dhaif, ya, kerana Hasan Al-Basri tidak pernah bertemu dengan Umar, dan di sana ada riwayat daripada Ali bin Jada'an ni merupakan Ali bin Zaid bin Jada'an merupakan perawi yang dhaif. Riwayat ni tak sahih lah. Tak sahih. Tapi dia kisah di zaman Umar. Sebab itu Imam Bukhari tak begitu ketat lah. Sebab riwayat ni dhaif ringan saja dia bawa untuk kata apa, termasuk dalam bab fadail dan juga termasuk dalam bab nasihat. Yang mana kata Imam Bukhari, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami daripada Ali bin Zaid, daripada Sa'id bin Musayyib. Lepas tu dia bawa sanad yang kedua, dan Hammad daripada Habib dan juga Humaid meriwayatkan daripada Hasan. Hasan Al-Basri ada seorang lelaki, dia mengarahkan hamba milik dia untuk mengambil air. Mengambil air menggunakan unta dia. Tiba-tiba hamba dia itu tertidur. Maka tuan dia ni datang membawa api. Membawa torch, api. Dan dia baling api tersebut pada muka hamba. Hamba tu pun terjatuh di dalam telaga. Falamma asbah, ketika mana waktu pagi, hamba ni pun datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin Umar masa ni menjadi Amirul Mukminin. Umar tengok apa yang ada di wajah dia cerah lah kena api tadi. Maka Umar pun
ya, membebaskan dia. Mungkin Umar beli dia, kemudian Umar bebaskan dia kerana dia tidak dilayan dengan baik oleh tuan dia yang lama tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada hari ini, insya-Allah. Saya tulis kejap di mana kita berhenti supaya senang. Okey. Okey. Kita tengok kalau ada soalan ataupun komen. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bolehkah kita beri atau terima hadiah dari ajnabi untuk tujuan artikel? Pertama sekali, pemberian hadiah kepada orang yang berlainan jantina, berlainan jantina dan tidak mempunyai hubungan mahram, hukum asalnya adalah dibenarkan. Hukum asalnya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah menerima hadiah daripada perempuan Yahudi yang bagi Nabi SAW makan sehingga Nabi diracun. Sehingga Nabi diracun pada waktu itu. Tapi Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi yang mana daging tu cakap dengan Nabi SAW yang dia tu ada racun. Ya, baik. Tapi para ulama dia letak kaedah lah. Dia letak kaedah, dia kata kalau pemberian itu boleh membawa kepada perkara yang haram. Maksudnya kalau bagi itu dan kalau kita terima boleh membawa kepada benda yang haram. Boleh membawa kepada hubungan yang tidak orang kata apa, tidak terkawal, yang mungkin boleh membawa kepada zina, na'udzubillah, maka tidak dibenarkan untuk kita menerimanya. Itu hukum asalnya boleh, tapi kalau boleh membawa kepada maksiat, kita tidak dibenarkan untuk terimalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi, Indonesia. Oh, terima kasih orang dari Sulawesi datang kuliah pada malam ni. Soalan saya, bagaimana cara menjaga niat kita dalam menuntut ilmu? Sebab ada hadis, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama atau untuk mengolok-olok orang bodoh atau untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya, niscaya Allah masukkan ke dalam neraka. Terkadang niat kita untuk menuntut ilmu memang untuk mendebat orang-orang yang menyerang ustaz-ustaz sunnah. Dia begini. Nabi SAW mengatakan sesiapa yang menuntut ilmu untuk habuan dunia, maka dia tak dapat bau syurga lah. Dan hadis yang dibaca tadi itu merupakan salah satu daripada riwayat. Walaupun ada perbahasan pada, kita panggil pada sanadnya, tetapi sebahagian ulama mengatakan jalur yang banyak itu menjadikan riwayat ini merupakan riwayat yang hasan. Okey, itu settle dulu. Kemudian bila kita belajar ni, cara kita nak mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang tu adalah kita pertama kena amanah dengan ilmu. Kita belajar ni untuk apa? Sebab itu Imam Ahmad kata, aku belajar ni untuk mengangkat kejahilan daripada diriku dan mengangkat kejahilan pada orang yang berada di sekeliling, keluargaku dan orang sekeliling. Jadi maksudnya kita nak mengangkat kejahilan. Kita bukan berbahas, kita bukan berbincang tentang isu-isu akademik semata-mata kerana kita nak tunjuk kita pandai. Tak. Kita pun banyak bodohnya juga. Tetapi kita berharap agar sama-sama kita menuju ke arah kebaikan. Ya, menuju ke arah kebaikan. Jadi bila kita menyebarkan ilmu yang kita ada, sedikit ilmu yang kita ada tu, kita mengharapkan pahala daripada Allah, maka kita akan terhindar daripada habuan-habuan dunia yang tak sepatutnya boleh mengganggu niat kita tu. Saya menyebarkan ni kerana saya nak pahala daripada Allah. Bila kita kata kita nak pahala daripada Allah, kita nak ganjaran ilmu tu akan yang berterusan walaupun lepas kita mati, maka insya-Allah Allah Azza wa Jalla akan jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, adakah selawat dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad memadai untuk mendapat fadilat 10 kali dibalas selawat ke atasnya oleh Allah? Dan selain selawat Ibrahimiyah, boleh tak beri contoh lain lafaz yang sahih selawat ke atas Nabi SAW? Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair. Pertama sekali saya nak sebut, doa di dalam agama ni babnya luas.
selagi mana doa itu bukan doa memutuskan silaturahim, bukan doa untuk dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada fadilatnya dan Allah Taala akan kabulkan. Itu doa dulu. Dan selawat ni dia sebenarnya termasuk dalam doa. Kerana kita berdoa kepada Allah supaya Allah Azza wa Jalla berselawat ke atas Nabi. Jadi bila kata doa tu babnya luas, tidak terikat dengan lafaz-lafaz tertentu, walaupun lafaz tertentu tu ada kelebihannya, tetapi kita tak terikat. Kita tak terikat. Jadi kalau nak menggunakan lafaz yang ada dalam Quran dan Sunnah untuk berdoa tu lebih baik. Tapi kalau tak nak guna kerana kita ada keperluan yang mendesak daripada urusan-urusan dunia ni, maka kita boleh berdoa dengan apa-apa lafaz yang tidak dosa, tidak memutuskan hubungan silaturahim. Dan selawat ni termasuk dalam doa. Bila termasuk dalam doa, ada keluasanlah padanya. Sebab itu para ulama, antaranya Imam Syafi'i, mana-mana ulama yang menulis, bila selawat mereka itu selawat yang ada kalanya tidak datang dalam riwayat yang sahih. Bahkan lafaz selawat ni sebenarnya tak lari jauh daripada sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Tapi di hujung-hujung tu selepas daripada itu adalah lafaz-lafaz tambahan. Lafaz yang selawat yang sahih adalah lafaz selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir as-salawat. Itu di antara yang sahih. Tapi kalau seseorang tu dia berselawat kata Nabi Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad, itu sudah memadai untuk mendapatkan selawat secara umum. Tetapi yang lebih baik ialah selawat Ibrahimiyah kerana itu yang paling lengkap. Baik. Apa pandangan doktor tentang derhaka seseorang anak itu kepada parent adalah punca dari sikap parent itu sendiri yang disebut dalam kitab Al-Kabair. Ada yang sikap derhaka itu memang turun-temurun sebagai ujian Allah kepada parents yang dulunya kita panggil menderhaka, tetapi ada juga yang tidak begitu. Ada juga yang bapaknya saleh, maknya saleh tapi anaknya menderhaka. Ada juga sebagai ujian Allah kepada parent tersebut. Jadi kita tak boleh hukum semua sekali begitulah. Tapi menderhaka kepada kedua ibu bapa merupakan di antara dosa besar yang terbesar yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, ingin tak aku khabarkan kepada kamu tentang dosa besar yang paling besar. Kemudian sahabat kata, bala ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Syirik kepada Allah, menderhaka kepada kedua ibu bapa dan memberikan penyaksian yang palsu. Nombor 3, saya tak faham tentang apa beza antara sanad yang Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain dengan sanad para sahabat. Bukhari dan Muslim itu bukan sahabat Nabi. Bukhari dan Muslim itu ialah pengumpul riwayat-riwayat dengan sanad yang sampai daripada Nabi SAW. Manakala sahabat tu, mereka adalah anak murid Nabi yang menyampaikan riwayat kepada kita. Assalamualaikum. Berkenaan korban, adakah terdapat larangan berkorban di luar kawasan bermukim bermastautin, contohnya tinggal di Malaysia tapi berkorban di India dan Pakistan kerana kos yang murah? Okey, begini. Memang ada perbahasan dalam kalangan ulama tentang isu korban di luar daripada tempat kita tinggal. Memang ada. Ya, tetapi saya tidak menafikan sebaik-baik korban ialah korban di tempat kita sendiri. Cumanya kalau tempat kita itu tempat yang telah banyak daging korban, tempat yang banyak daging korban, maka kalau dia banyak kat situ sehingga tidak mendapat manfaat kepada orang situ, mungkin membazir pula, maka tidak menjadi salah untuk kita bertaklid kepada mereka yang membenarkan korban di luar negara. Jadi kalau kita nak buat korban, sebenarnya korban yang terbaik di tempat sendiri. Tapi kalau kita tak mampu nak buat di tempat sendiri, kan, kita nak buat di luar kerana itu yang kita mampu, maka daripada tak buat langsung, kita boleh bertaklid kepada mereka yang membenarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita mengulang umrah sunat setiap tahun atas sebab kerinduan ke tanah suci walaupun simpanan haji yang
wajib belum mencukupi. Memandangkan kau pakej haji sekarang makin mahal. Okey, sini. Tidak ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama yang kita dibenarkan untuk membuat umrah sebelum kita buat haji. Boleh, tak ada masalah. Tetapi ya, mengulang-ulang umrah sehingga tidak mampu untuk menyediakan belanja haji, sedangkan kita percayalah kalau saya tak buat umrah ni, saya mungkin dapat pergi haji, maka tak dibenarkan untuk buat umrah pada ketika itu, kerana kita dah ada kepercayaan yang kita boleh laksanakan haji. Contohnya umrah, berapa harga dia? Umrah, katalah harga buat umrah sekarang 10,000. Yang mana kalau harga haji, kalau kita bukan B40 katalah, kita T20, kos haji dengan tabung haji ada 30,000. Jadi 30,000 3 kali pergi umrah tu dah boleh dah untuk pergi haji. Maka kita kena berhati-hati dalam masalah ni. Sebab tu ada fatwa di sini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang sama yang dinyatakan, kepada Islam Web ni. Dia kata, boleh tak bagi orang yang tak berhaji untuk berumrah? Dia kata apa? Kami tidak mengetahui ada khilaf dalam kalangan ulama untuk dibenarkan melaksanakan umrah sebelum haji fardu. Bagi orang yang tidak takut, dia tak mampu untuk menyediakan belanja haji kalau dia pergi umrah. Maksudnya, kalau dia takut dia pergi umrah tu akan terhalang haji dia, maka tak boleh. Maka dia kata apa? Amma man khashiyal ajaz an masarifil hajj fa zahir anna alaihi alla ya'tamir hatta yahuj. Adapun orang yang takut dia tak mampu untuk menyediakan belanja haji, kalau dia pergi umrah dia tak mampu dah belanja haji. Kalau dia tak pergi umrah. Kalau dia pergi umrah dia tak mampu menyediakan belanja haji, sedangkan kalau dia tak pergi, dia boleh kumpulkan untuk pergi haji, maka dia tak wajar untuk pergi umrah dulu sebelum dia berhaji. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan haji sebagai satu kewajipan lah, yang mana ya, siapa yang buat haji ni kebiasaan dia akan buat umrah juga. Maka dalam keadaan tu dia kena nilailah balik diri dia sendiri. Wallahu alam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih banyak pada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah kita setiap hari Isnin. Terima kasih kepada Kak Jini, Dr. Azmi, semua tim Global, Ustaz Riza dan sebagainya, dan semua yang hadir. Terima kasih banyak. Saya berhenti di sini dulu. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.